daripada Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan baginda radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min 'indillah. Yaqulu nasu 'adatan wa naquluha 'ibadah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita luangkan sedikit masa untuk mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Pertama-tama saya mohon maaf atas keterlewatan jam dan juga hujan, terlewat sikit. InsyaAllah pada malam ini saya akan menyampaikan kuliah umum, dan suka untuk saya berkongsi satu hadis Nabi SAW yang direkodkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Diletakkan di dalam kitab mereka, iaitu kitab 40 hadis Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 daripada kitab Al-Imam An-Nawawi. Hadisnya berbunyi, Anil Hasan ibn Ali sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan sahih. Yang bermaksud daripada Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan baginda radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Ya, tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, mengatakan hadis ini hasan lagi sahih. Secara jalurnya ataupun secara riwayatnya, hadis ini diriwayatkan daripada Buraid bin Abi Maryam, daripada Abul Hawra, daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Daripada jalan Abul Hawra, daripada Buraid bin Abi Maryam, daripada Abul Hawra. Ya. Para ulama al-jarh wa ta'dil khilaf berkaitan dengan siapakah Abu Al-Hawra As-Sa'di. Ya, Abu Al-Hawra As-Sa'di ni siapa dia? Ya, para ulama khilaf. Adakah Abu Al-Hawra itu adalah Rabi'ah bin Syaiban ataupun dua orang yang berbeza? Ya, Abu Al-Hawra itu
dua orang yang berbeza ataupun orang yang sama, Abul Hawra dengan Rabi'ah bin Syaiban. Ya. Maka pada peringkat awal hadis ini menjadi dhaif, hadis yang lemah kerana khilaf berkaitan dengan orang. Ya. Siapakah orang tersebut? Adakah orang sama ataupun orang yang berbeza? Akan tetapi selepas melalui beberapa jalan, hadis ini menjadi hasan li ghairihi, hadis yang kuat balik kerana diriwayatkan melalui jalan yang banyak. Ada ramai yang meriwayatkan hadis tersebut, maka naik martabat daripada hadis yang dhaif menjadi hadis yang hasan, hasan li ghairihi, hasan kerana sokongan daripada hadis-hadis yang banyak. Dan hadis ini adalah sebahagian daripada hadis yang panjang. Antara lafaz tambahan dalam hadis tersebut adalah fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Ya, sesungguhnya kebenaran itu adalah ketenangan dan sesungguhnya kedustaan itu adalah keraguan. Ya. Benar itu menenangkan. Ya. Hadis itu menyebut lafaz yang panjang, iaitu kebenaran adalah benda yang tenang. Apabila kita mengetahui suatu perkara itu benar, sebelum diketahui hukum lagi, kita boleh merasakan sesuatu perkara yang benar itu menenangkan. Ya. Begitu juga sebaliknya, sesuatu perkara yang dusta itu sebelum diketahui secara jelas hukumnya, kita boleh merasakan perkara tersebut meragukan. Ya. Jadi benda-benda yang tak betul biasanya meragukan. Betul ke tak betul ni? Ya? Dia akan rasa ragu macam tu. Biasa perkara-perkara ragu sama ada dia akan menjadi makruh ataupun menjadi haram. Ya? Perkara-perkara ragu. Begitu juga perkara yang benar, ya, dia pasti akan jadi sunat ataupun menjadi wajib. Ya? Dia sudut hukumnya kat situ. Cuma hadis ini bakal membincangkan berkaitan dengan perkara-perkara pertengahan. Perkara yang tengah, iaitu perkara yang kita sebut sebagai harus, ya, perkara jawaz ini. Ya. Sebab itulah hadis ini diletakkan di bawah tajuk tarkus syubhat waltizamul halal, meninggalkan perkara-perkara syubhah dan berpegang kepada perkara yang halal. Ya, perkara-perkara syubhah yang kita ragu-ragu sebaiknya ditinggalkan dan kita mengambil perkara yang halal sahaja. Kandungan hadis ini merujuk kepada berwaspada dan tidak melakukan perkara yang meragukan, iaitu syubhah. Ini kerana hati seorang mukmin tidak meragui perkara yang benar-benar halal. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebut oleh Syekh Rashid Ridha, anak murid kepada Syekh Muhammad Abduh, ya. Syekh Rashid Ridha menyebut makhluk ini Allah Subhanahu wa taala ataupun manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Ya, Allah Taala cipta kita, kemudian Allah Taala beri petunjuk sekali. Ya. Ataupun disebut sebagai sistem. Allah Taala cipta kita, ada sistem sekali. Ya. Disebut sebagai hidayat, ya, ataupun disebut dengan 4 jenis hidayah. Pertama disebut sebagai hidayatul fitrah, kedua hidayatul wujdan ataupun hidayatul masyair, yang ketiga hidayatul aql, yang keempat hidayatul din. Ya. Allah Taala ciptakan kita, pertama Allah Taala letakkan sistem ataupun petunjuk penapis fitrah. Ya. Semua Allah Taala cipta macam tu. Ya. Orang besar, budak kecil, ya, orang gila, haiwan, ya, tumbuh-tumbuhan, Allah Taala cipta, dia ada fitrah dia. Dan mereka sepatutnya tidak akan bercanggah dengan fitrah.
Ya, sebab tu Allah Ta'ala cipta seluruh alam, dia beredar pada paksi dia. Ya, takkan ada siang jadi malam, takkan ada matahari terbit luar pada waktunya. Ya, semua Allah Ta'ala cipta fitrahnya macam tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan juga perasaan. Ya, manusia ni ada perasaan. Budak-budak kecil ada perasaan, orang gila pun ada perasaan. Ya. Sebab tu tak boleh kita bermudah-mudah mencederakan binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Ya. Sebab mereka ada perasaan. Ya, tak boleh kita nak tendang kucing ikut suka, ya, nak bunuh anjing ikut suka, tak boleh. Ya. Dan dengan sebab perasaan dan fitrah itulah, di akhirat kelak mereka akan dikumpulkan dan ada peluang untuk membalas. Ya, binatang-binatang ni pun ada ruang untuk membalas, ada qisas sesama mereka dan juga kepada manusia. Yang membezakan di antara orang dewasa dengan orang gila, orang dewasa dengan kanak-kanak, adalah hidayah yang ketiga yang disebut sebagai hidayatul aql. Akal yang membezakan kita dengan makhluk yang lain, membezakan kita dengan binatang, ya, membezakan kita dengan budak-budak, membezakan kita dengan orang gila. Ya. Sebab tu orang kafir pun ada akal. Yang orang kafir dewasa pun ada akal. Orang Islam petah lagi. Antara sifat akal adalah menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, orang berakal itu dia tahu mana baik, mana buruk. Ya. Sebab tu budak-budak dia tak ada akal. Dia nak berak ke, dia nak kencing merata ikut suka dia. Kan, orang gila ke, macam tu. Ya. Jadi tak ada masalah. Sebab tak ada akal. Cuma yang membezakan di antara orang dewasa Islam dengan orang dewasa kafir adalah hidayah yang keempat, ya, yang disebut sebagai hidayatud din, hidayah beragama. Ya, itu yang bezakan kita dengan orang kafir. Ya. Jadi agamalah yang menentukan mana yang betul-betul benar dan mana satu yang betul-betul batil. Ataupun disebut secara istilah agamanya, mana yang halal, mana yang haram. Ya. Ada orang kafir yang tahu ini baik, ini buruk. Ya. Cuma sampai pada satu tahap dia tidak boleh menentukan mana yang betul-betul baik, mana yang betul-betul buruk. Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan persoalan orang kafir kepada Nabi SAW. Ya, mereka bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang hukum arak dan juga judi. Katakanlah pada kedua perkara tersebut ithmun kabirun. Ya, ada dosa yang besar, ada mudarat yang besar. Wa manafi'u lin-nas, ada sedikit manfaat. Ya, Allah Ta'ala menyebut bahawa arak dan juga judi ada sedikit manfaat. Ya. Apa antara manfaat arak? Arak ni ada manfaat. Apa manfaat dia? Ya. Dikatakan arak ni kalau masak apa saja, letak arak sikit, semakin sedap dia. Dikatakan macam itulah. Jadi orang kafir kalau masak mesti letak arak sikit. Ya. Ataupun minum, ataupun dia bersifat sebagaimana cuka, untuk membersihkan perut dan sebagainya. Ya. Begitu juga dengan judi. Judi ni, antara manfaat judi adalah boleh kaya dengan cepat. Kan? Kalau kena lah. Kalau tak kena, tak kaya juga. Ya. Jadi dengan sedikit manfaat tersebut, sedangkan mudaratnya jauh lebih besar, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan ni haram, yang kedua-dua perkara tersebut haram. Walaupun
Orang kafir mengatakan ada manfaat dia. Ya. Maka agama lah yang menentukan mana yang betul-betul halal, mana yang betul-betul haram. Ya. Sebab itulah ada perkara-perkara syubhah yang tidak termasuk sama ada haram ataupun halal, bagi seseorang yang berakhlak, bagi seorang Muslim yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, meninggalkan perkara tersebut adalah lebih baik. Ya. Sebab tu hadis ini juga dari sudut akhlak disebut aslun min usulil akhlak. Ya. Salah satu dasar daripada dasar akhlak yang mulia. Ya. Orang Islam yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, dia tinggal semua perkara haram dan juga perkara-perkara syubhah. Ya. Perkara-perkara syubhah pun kalau boleh dia tinggal. Ya. Saya bagi contoh macam mana. Ya. Kita bagi contoh, hukum fiqah satu martabat, hukum akhlak satu martabat. Hukum akhlak biasanya atas daripada martabat hukum fiqah. Walaupun fiqah mengatakan perkara tersebut harus ataupun kita sebut sebagai boleh, ya, tetapi akhlak tak mesti menganggap perkara tersebut mesti boleh dilaksanakan. Dari sudut hukum boleh, dari sudut akhlak tak mesti boleh. Ataupun kita sebut akhlak ni dengan etika. Ya. Walaupun benda tu boleh, etikanya tak cantik. Ya. Macam contoh, kalau pakai seluar pendek contoh, kan, pakai seluar pendek. Ya. Walaupun ada hukum fiqah yang mengatakan lutut bukan aurat. Ya, ada hukum fiqah yang perbezaan hukum fiqah yang mengatakan ada bahagian lutut bukan aurat. Ya. Jadi kalau pakai seluar pendek, bagi mereka yang berpegang dengan pandangan lutut bukan aurat, tak ada masalah. Ya. Itu satu sudut. Cuma walaupun fiqah mengatakan boleh pakai seluar pendek, tapi akhlak dan juga etika menyatakan bahawa pakai seluar pendek ni bukan akhlak yang mulia. Kan, orang pakai seluar pendek ni nak masuk banyak tempat pun tak boleh. Kan? Nak masuk pejabat pun tak boleh pakai seluar pendek. Tiba-tiba nak masuk masjid pakai seluar pendek. Kan? Jadi seolah-olah tidak menghormati. Ya? Kalau siapa yang biasa belajar ataupun pergi tempat negara Arab, kita boleh melihat perkara tersebut macam normal lah. Kan? Dia semayang, kadang-kadang dia semayang pakai seluar pendek. Kan? Mungkin tak pendek sangat lah. Ya? Jadi seorang Muslim yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, sepatutnya tidak berterusan dengan memakai seluar pendek. Ya? Boleh jadi dalam rumah dia nak pakai seluar pendek, dipersilakan. Kat luar, supaya identiti orang Islam itu juga dikekalkan. Biasa kita tengok orang pakai seluar pendek ni, dia ni orang Islam ke bukan Islam. Jadi kalau ketika solat tidak digalakkan pakai seluar pendek, luar pun orang yang beriman, orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, kekalkan macam tu lebih baik. Ya. Sebab itulah Syekh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebut keraguan bermaksud kegelisahan dan ketidaktenangan. Bahkan jiwa dan hati mukmin berasa tenang dan tenteram terhadap perkara halal itu. Ya. Jadi kalau perkara tersebut syubhah, biasa orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan hidayah kepada hati dia, dia akan rasa benda ni tak betul. Kan? Apatah lagi kalau melibatkan perkara-perkara yang hampir kepada haram. Ya. Macam baru-baru ni pun timbul juga isu apa, orang perempuan yang pergi melancong ke Thailand ke mana entah, kan, dengan teman lelaki dia, tunang ke apa tak tahulah, kan. Detail tu ceritanya orang riwayatnya macam itulah, ya. Tidur satu bilik, kan, lepas tu letak bantal tengah-tengah, katanya macam itulah, ya.
Kalau belum berkahwin sekalipun dah syubhah, kan? Dia dekat kepada makruh. Kalau tidur satu bilik ni haram hukum dia, ya? Sebab tu Al-Quran sebut wala taqrabuz zina, ya? Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila, ya? Jangan kamu mendekati zina. Al-Quran tidak menyebut wala taznun, jangan kamu berzina. Tapi Al-Quran menyebut jangan kamu sesekali mendekati zina, kan? Mendekati ni dekat pun tak boleh, apatah lagi berzina, ya? Tapi sekarang dah semakin normal seolah-olahnya, ya? Orang dulu pun beberapa tahun lepas pun dah rasa macam normal sangat, ya? Dan seolah-olah kalau kita nak tegur orang yang berkapul ni macam kita lah pula ketinggalan zaman, ya? Sedangkan perkara tersebut adalah makruh. Kalau yang berat lagi, yang berpandangan itu pun dah haram, ya? Tapi kebanyakan kita pegang makruh, ya? Sebab tu orang yang beriman, kalau perkara-perkara ini menimbulkan keraguan kepada dia, ya, maka meninggalkan perkara tersebut adalah lebih baik, ya? Kita tinggal terus lebih baik, ya? Macam tu juga yang timbul beberapa perkara kebelakangan ini adalah berkaitan dengan ajaran sesat, kan? Ajaran sesat semakin jelas yang penyebarannya, ya? Ajaran-ajaran sesat yang terbaru adalah hadi minallah, ya? Jadi kalau kita lihat perkara tersebut bercanggah dengan kebiasaan, macam pelik aja, kan, ya? Maka kita tinggalkan perkara tersebut adalah lebih baik, ya? Banyak yang disebut tu banyaklah. Biasa ajaran-ajaran sesat ni dia tak lari daripada benda-benda yang lebih kurang sama, sama ada advance ataupun kurang saja, ya? Ajaran-ajaran sesat ni lebih kurang sama saja, ya? Terutamanya perkara-perkara yang melibatkan perkara-perkara ghaib, ya? Perkara-perkara ghaib yang mengaku dia boleh pegang kunci, ya? Kawan saya pun baru ni diajak oleh guru lama dia, diajak, kemudian dia kata kita ni kalau mati tiba-tiba susah, tapi ada jalan untuk kita tangguhkan kematian. Kawan tu boleh tangguh mati. Kalau orang-orang yang berumur dia sukalah, kan? Boleh tangguh mati ni macam mana, kan? Kalau jumpa tok gurunya, bolehlah tangguh mati, ya? Tu tak lama jadi macam ayah pin dan sebagainya, ya? Itu satu sudut ajaran sesat. Kemudian ideologi dan juga pemikiran sesat yang semakin berkembang, ya? Seperti hedonisme, liberalisme, ya? Sekularisme dan sebagainya, ya? Ingatkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan penyakit, ya? Allah Taala takdirkan ada COVID, ya? Jadi orang pun bermuhasabah, ya? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Tapi rupa-rupanya tak jadi macam tu, ya? Sebab tu rupa-rupanya konsert pun semakin banyak. Bukanlah semakin banyak, dia memang banyak, tak pernah kurang konsert ni, ya? Tapi lepas pada reda, rupanya dia nak hidupkan balik, ya, hedonisme, ya, budaya hiburan yang melampau, ya? Sebab itulah Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dia juga mengaitkan hadis ini dengan hadis istafti qalbak, ya, berfatwalah dengan hati kamu, ya? Dengan sebab akal dan juga agama tadi, orang-orang beriman sebelum dia mengetahui hukum lagi, sama ada hukumnya boleh ataupun tidak, jauh sudut hati orang akan
orang akan merasakan ni baik ataupun buruk. Ya. Orang yang mencuri, si pencuri contohnya, pencuri ni dia tahu mencuri itu tidak baik. Bukti dia tahu mencuri itu tidak baik, walaupun dia mencuri, kalau orang curi barang dia, dia marah. Kalau dia rasa mencuri itu perkara yang baik, dia mencuri, kemudian orang curi barang dia, tak apa. Sebab mencuri itu perkara yang baik. Jadi orang curi barang dia, tak apalah, dia curi barang orang. Ya? Tapi tidak, mencuri itu adalah perkara yang tidak baik. Si pencuri pun mengaku bahawa kalau orang curi barang dia, dia akan marah. Malahan dia tak nak anak-anak dia mencuri juga. Ya? Orang yang mencuri ini kalau boleh dia tak nak anak-anak dia pun jadi pencuri. Ya? Macam tu juga orang yang pelacur. Contohlah kan. Ya? Dia tahu pelacur itu tak baik. Dia tak nak kalau boleh anak-anak dia melacur. Ya, itu perkara yang jelas. Tetapi kalau perkara-perkara yang tidak jelas, terutamanya kalau melibatkan arak tadi, ya, ada banyak perkara-perkara syubhah yang melibatkan arak selain daripada yang jelas di dalam hadis. Ya. Dalam hadis tu yang minum, yang bawa, yang buat, yang apa-apa, yang apa, lebih kurang 7 atau 8 yang terlibat. Ya. Tetapi ada perkara syubhah yang melibatkan arak tidak jelas. Ya, tidak jelas. Macam contoh, orang yang kerja di 7-Eleven yang menjual arak, kan? Ataupun di Speedmart ke dan sebagainya. Budak-budak Islam kita yang bekerja di situ. Ya. Kalaupun tidak jelas, tetapi perkara tersebut syubhah. Ya. Sebab tu orang yang beriman sebaiknya mencari kerja yang lain. Ya, kalau boleh cari kerja lain, usahakan secepatnya untuk mencari kerja yang lain. Tidak kekal dengan perkara-perkara yang melibatkan arak. Ya. Tapi susahlah nak cakap. Kan? Sebab apa susah nak cakap? Sebab orang yang kerja dalam kilang arak pun banyak orang Melayu. Kan? Dekat kan tempat tuan-tuan? Dekat lah kan? Rupanya dalam kilang arak pun ada surau. Ada surau juga. Tempat orang Islam nak solat. Kan? Katanya ada persatuan kebajikan orang Islam pun katanya ada juga. Ya. Sebab itulah muhasabah dan nasihat kita adalah, kalau berterusan, maka susah kita di akhirat. Kalaupun terpaksa, maka usahakan untuk mencari kerja yang lain yang tidak terlibat dengan perkara-perkara syubhah. Perkara-perkara yang kalau di kilang itu jelas keharamannya. Tapi boleh nasihat je lah. Dalam keadaan negara yang sekular ini, kita boleh nasihat sahaja. Terserah pada masing-masing untuk bertindak. Begitu juga hadis ini dikaitkan dengan teliti dalam wara'. Ya. Wara' ini adalah salah satu akhlak yang mulia dalam Islam. Ya. Yang kita boleh fahami secara mudah adalah mengelak daripada perkara syubhah. Ya. Ataupun mengambil apa yang perlu dan meninggalkan apa kemahuan kita. Ya. Kita pegang perkara yang perlu sahaja. Yang kemahuan kita ni kita tidak ambil. Ya. Sebagaimana sejarah para sahabat terdahulu, kita boleh lihat akhlak para sahabat. Walaupun dibolehkan untuk terutamanya khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Walaupun khalifah tersebut diberikan allowance, terutamanya pada zaman Sayyidina Abu Bakar permulaannya, akan tetapi Sayyidina Abu Bakar hanya mengambil sedikit sahaja daripada apa yang diperuntukkan. Ya. Sekurang-kurangnya diperuntukkan sekian banyak, dia mungkin ambil hanya 1/4 sahaja apa yang diperuntukkan. Ya. Bakinya tetap dia berusaha untuk
mencukupi keperluan sendiri, berniaga dan sebagainya. Begitu juga dilakukan oleh Saidina Umar, Saidina Uthman dan Saidina Ali. Terkenal mereka sehingga wafat pun tidak ada harta yang banyak. Walaupun khalifah 2/3 dunia, Saidina Umar bajunya masih compang-camping, masih ada bahagian yang koyak, ditampan. Itu contoh wara'. Sekalipun dibolehkan, diperuntukkan sekian banyak, dia nak ambil keseluruhan pun boleh. Akan tetapi mereka tetap risau kalau terambil hak orang pada apa yang diperuntukkan. Kalaulah pemimpin-pemimpin sekarang mengambil itu sebagai contoh, sebagai qudwah, nescaya aman damailah negara. Mana-mana negara sekalipun. Kalau pemimpin Islam mengambil contoh qudwah-qudwah para sahabat terdahulu sebagai contoh, nescaya aman damai negara. Tapi samalah juga kita boleh nasihat, orang nak dengar, tak nak dengar, itu terserah. Sebab itulah ketika Saidina Muawiyah bin Abi Sufyan dilihat agak mewah, Saidina Muawiyah bin Abi Sufyan ketika dia menjadi gubernur di Syam, kemudian dia menjadi khalifah, dilihat oleh para sahabat agak mewah, bukan mewah, agak mewah. Maksudnya lebih berbanding sahabat-sahabat terdahulu. Ditegur oleh Abu Hurairah dan juga Abu Dzar Al-Ghifari, sehingga menjadi perbalahan kalangan mereka, menjadi khilaf. Saidina Muawiyah kata harus, Abu Hurairah mengatakan haram, tak boleh ambil. Jadi menjadi khilaf, dan akhirnya Abu Dzar dan juga Abu Hurairah menjauhkan diri. Sebab kalau kacau terlebih nanti macam tak selesa. Walaupun ada pendirian, tetapi dia tidak buat kacau. Akan tetapi perkara tersebut menjadi khilaf, perselisihan. Seolah-olahnya kalau Saidina Umar naik keldai, maka tidak boleh orang selepasnya naik kuda. Seolah-olahnya perbandingannya macam tu. Kalau orang dulu naik keldai, orang kemudian pun naik keldai. Itu satu sudut pandangan. Cuma Muawiyah berpandangan, dia negara semakin besar, urusan semakin cepat, maka tak boleh naik keldai, kena naik kuda. Contoh. Tapi orang sekarang bukan hanya semata-mata sebab keperluan itu, tetapi semata-mata kemahuan. Cukup satu kereta, dua kereta, dia nak ada 10 kereta. Maka 10 kereta itu, kalau perlu hanya 2, 8 kereta itu daripada mana datang? Itu perkara yang perlu dipersoalkan. Azan masuk waktu dah? Belum lagi? Sikit lagi tuan-tuan. Begitu juga contoh yang dibawa ketika mana zaman zaman Abdullah bin Umar, seorang penduduk Iraq datang daripada Iraq bertanya kepada Ibnu Umar tentang soalan darah nyamuk. Yas'aluni an damil ba'ud wa qad qatalul Husain wa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul huma raihanatayya minad dunya. Mereka bertanya tentang darah nyamuk, sedangkan di tempat mereka menumpahkan darah Saidina Husain. Maksudnya pemuda ni datang jauh-jauh ke Mekah ataupun ke Madinah ketika itu, bertanya hukum darah nyamuk dalam solat. Hukum darah nyamuk dalam solat ni, tanya ulama Kufah lah, tak payah datang jauh-jauh ke Madinah nak tanya hukum darah nyamuk. Patutnya datang jauh-jauh daripada Kufah, daripada Karbala datang jauh-jauh, tanyalah apakah hukum orang kami membunuh Al-Husain, Husain bin Ali, di Karbala. Patutnya datang jauh-jauh, kami ni dah buat kesilapan dan sebagainya, kami dah tumpahkan darah Saidina Husain. Apa hukum dia?
Itu soalan yang sesuai. Datang jauh-jauh, tanya soalan yang sesuai. Datang jauh-jauh, tanya hukum darah nyamuk. Ya. Jadi hukum darah nyamuk ni boleh tanya dengan ulama kat Kufah je. Tak payah datang jauh-jauh nak tanya pasal darah nyamuk. Ya. Sebab tu darah nyamuk ni kita kata perkara kecil sangat. Tak perlu fikir pun tak apa. Kan? Boleh jadi ada yang kata tak apa, ada kata batal. Itu saja. Tak payah datang ke Madinah pun nak tanya. Ya? Tapi darah Husain, darah Saidina Husain, itu jelas. Tak ada orang khilaf. Ya? Bahawa membunuh orang Islam itu adalah haram, apatah lagi cucu Nabi SAW. Ya? Tapi orang-orang sana, waktu zaman fitnah, disebut sebagai fitnatul kubra itu, walaupun pada peringkat awalnya tidak berani untuk membunuh Saidina Husain, akhirnya bunuh juga. Ya, seperti yang dibuat oleh Ubaidillah bin Ziyad. Ya, Ubaidillah bin Ziyad, siapa lagi beberapa orang tu? Zaushan, antara yang terlibat membunuh Saidina Husain. Sepatutnya kalau sekalipun ada arahan, tangkap sahaja Saidina Husain, bawa pergi ke Kufah, ke jumpa khalifah. Akhir sekali bunuh juga. Ya, Ubaidillah bin Ziyad, antara yang dari sudut sejarah kita sebut sebagai minal aubash, antara orang Islam yang terkutuk. Ya. Jadi tuan-tuan yang mata Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira sekadar itulah perkongsian berkaitan dengan hadis yang ringkas ini, iaitu perkara-perkara yang kita ragu, sebaiknya kita rujuk hukum, dan ketika rujuk tu pun sebaik-baiknya ditinggalkan perkara-perkara yang ragu, kita pegang kepada perkara-perkara yang jelas sahaja dalam agama. Wallahu ta'ala alam, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.